السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العنصر وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا الشيخ وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sambung muka surat 11 kitab Jawi tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi, amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabarani dan Abu Shaykh dan Ibnu Abi Dunya daripada Jabir radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata keduanya, yakni kedua sahabat Nabi ini, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat.
kerana bahwasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Dikatakan bagi Nabi SAW, yakni ditanyakan kepada Nabi, betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Bersabda baginda bahwasanya Rasul, seorang laki-laki terkadang berzina ia dan taubat ia, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya, dan bahwasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Dan seperti menyalahi janji, yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Baik, hadis tadi Nabi cerita kat kita bahawasanya mengumpat ni lebih bersangatan dosanya. Maknanya lebih bersangatan azabnya. Dan lebih sukar untuk bertaubat daripada berzina. Berzina ni barangkali 2 ekor tu je lah buat kerja. Kemudian 2 ekor tu pergi bertaubat, tak nak buat dah, maka Allah ampun dosa dia. Allah ampun dosa dia. Pasal apa? Pasal zina itu bersangkutan dengan Allah Ta'ala, tak bersangkut dengan orang. Tapi mengumpat ini, walaupun kerjanya lidah, yang lain tak buat kerja. Bahkan zina tu semua buat kerja, tapi mengumpat ni lidah yang buat kerja. Tapi lebih azab daripada zina. Pasal apa? Mengumpat ni terkadang merosakkan jemaah, merosakkan orang kampung, merosakkan masyarakat. Pasal lidah yang tak bertulang tu saja. Nampak? Mulut dia punya pasal boleh rosak kampung. Tapi yang zina tadi, awal ekor dia, dan makan kali 2 orang tu je rosak, orang kampung tak rosak. Mengumpat ni habis kadang-kadang satu kampung jadi rosak. Jadi itulah Nabi kata mengumpat itu ya asyaddu minaz zina. Ya, mengumpat ni lebih berat daripada zina. Asyaddu minaz zina, kata Nabi. Jadi mengumpat ni cukup payah nak tinggal sebenarnya. Zina senang lagi nak tinggal. Tak ada pasangan dia, tak jadi ya. Tapi mengumpat ni pantang jumpa kawan Nabi. Dia tanya, kau nak tahu? Saja dia mula skrip. Ini pengarah tak toliah punya. Bukan kita Siapa kita lah, jangan tanya orang, kita. Ada ya point nak cakap hai orang. Seronok mengumpat ni. Dia bukan kata puasa tak puasa. Tengah puasa letih dia boleh mengumpat. Dia bukan kira perut lapar, perut kenyang. Jahatnya lidah. Betul tak? Susah nak jaga lidah. Inilah dia. Mengumpat kadang-kadang boleh merosakkan satu negara. Pasal lidah saja. Inilah dia besar dosa mengumpat. Dan dosa mengumpat ni pula sukar pula nak bertaubat. Pasal apa? Kalau zina tadi, dia balik dia taubat je lah. Senang cerita dia. Tapi mengumpat ni selagi kita tidak minta ampun dan maaf kepada orang yang diumpat, selagi itulah taubat kita tak diterima. Bukan senang kita nak taubat kalau bab mengumpat ni. Bukan senang nak taubat. Dan lagi pula mengumpat ini
menggugurkan segala pahala-pahala amal seperti mana gugurnya daun-daun dari pokok pada musim kemarau. Tinggal gantinya. Lain tak ada dah. Gugur habis semua amalan. Inilah dia bahayanya mengumpat. Baik, jadi mengumpat ni ada 6 perkara yang diharuskan mengumpat. Jadi kalau kita nak mengumpat ke orang, kita tilik dulu. Adakah yang kita nak umpat itu termasuk salah satu di antara 6 perkara? Kalau bukan dari 6 perkara ni, dosa. Buat habis pahala sembahyang, buat habis pahala haji, buat habis pahala baca Quran, buat habis pahala gugur. Apa dia yang mengumpat yang diharuskan? Yang pertama, mengumpat kepada orang yang zalim supaya kita menjauhinya, supaya orang menjauhinya. Orang tu terkenal zalim dia, orang tu terkenal penipu, jenis hutang tak bayar, pinjam RM10, besok hutang aku bayar, dah 4 tahun dah hutang, tak pernah bayar. Bukan nak bayar, jumpa je, dia hutang lagi RM10. Jadi kita pun pergi khabar kat kawan kita. Dia kata, kau kalau jumpa orang tu minta hutang, kau jangan beri. Pasal apa? Aku dah kenal. Jadi kita mengumpat supaya jangan mendekati orang zalim. Maka itu harus. Yang kedua, mengumpat kerana ingin dijadikan contoh tauladan. Yang ketiga, mengumpat kerana ingin mencegah kemungkaran. Pergi pada polis, report polis. Kampung saya ada pot penagih. Habis tong gas. Jangan kata tong gas, selipar jepun saya pun hilang. Jadi Datuk tolong pergi cek kampung saya, contohnya, untuk mencegah kemungkaran. Yang keempat, mengumpat untuk dikenali. Macam mana mengumpat untuk dikenali? Mengumpat ni kalau kita tak mengumpat, kita tak dapat nak kenal orang tu. Contohnya, kita datang ke satu kampung. Pergi satu kampung, nak cari kawan. Pergi singgah kedai runcit. Biasa kita pergi kedai runcit dia nak tanya orang, bukan? Dia tanya dia, Tuan Haji, cuma tanya boleh? Apa dia? Saya nak cari rumah Din kat mana rumah Din? Rumah Din ni belakang rumah saya pun ada satu Din. Din apa? Jadi ada banyak Din. Din apa? Din buaya ada, Din King Kong ada. Rupanya sebut Din Khinzir. Kan tak sedap nama tu kan. Kalau dia marah, kalau dia jumpa, dia dengar, dia marah. Pasal apa dia gelar lagu tu, tak tahulah pasal apa. Ni kecil-kecilnya cerita ke apa, tak tahulah. Kalau sebut Din tu, orang boleh kenal. Sebut Din aja orang tak kenal. Dan Din tu sebut nama tu, dia marah kalau dengar. Tapi tak dapat tidak, kena sebut untuk dia tu dikenali. Maka harus ketika itu saja. Jangan pergi sebut depan depan muka dia pula. Oi Din ba, kau nak mampu untuk dikenali saja. Harus. Kemudian yang kelima, mengumpat kerana ini mengumpat
kerana ingin menegakkan keadilan di dalam mahkamah. Kita jadi saksi. Kita jadi saksi di atas satu kes jenayah. Jadi kalau kita tak mengumpat, kes itu tidak selesai. Maka tak dapat tidak. Kita kena umpat dia. Baru boleh selesai kes. Tidak, tak selesai. Ya. Dan mengumpat. Yang keenam, mengumpat ni wajib. Ya. Mengumpat ni wajib. Mengumpat kepada seorang yang kalau kita tidak mengumpat, maka jenayah dan sebagainya tak akan hilang. Tak dapat tidak dah. Ataupun mengumpat. Bukannya tidak ada tadi. Yang keenam mengumpat kerana nasihat. Tadi untuk contoh teladan tu lain. Ini untuk nasihat. Nasihat anak ke. Maka 6 jenis itu diharuskan oleh syarak. Jadi kalau kita nak mengumpat, kita ukur dulu. Ada tak dalam 6 perkara. Kalau sakat kata, ni bukan mengumpat ni saja nak cerita. Jaga 2 point dia. Ni bukan nak mengumpat ni saja nak cerita. Cerita orang hak dengar tu telinga capang naik. Kemudian yang cerita tu pula yang seronok dah lepas dah pasal geram dia. Jadi kalau mengumpat yang 6 yang harus ni pun, kalau mengumpat tu kerana nak memuaskan nafsu dia, jadi tak harus juga. Kadang-kadang kita marah satu orang lalu pasal tak dapat projek. Projek dapat kat orang lain, tak dapat ke dia. Maka dia mengumpat kau-kau kan. Bukan pasal nak cegah kemungkaran ke, pasal rasuah ke, pasal apa. Pasal dia tak dapat projek. Maka itu pun satu dosa juga. Jadi jaga kita nak mengumpat, kita ukur dengan syarak. Boleh ke tidak? Kalau tak boleh, tak payah. Bukan? Baik. Jadi macam mana nak jaga lidah kita supaya kita ni tidak terbuat benda-benda mengumpat ni. Ataupun dalam hadis dia sebut buhtanun. Buhtan ni iaitu pembawa berita palsu. Kata setengah ulama termasuklah buhtan ni ialah segala jenis jahat lidah. Cakap bohong ke, mengumpat ke, tuhmah ke. Maka itu termasuk dalam koja-koja buhtan, kata setengah ulama. Jadi kita nak jaga lidah kita ni supaya tak rajin mengumpat. Sebab kita tahu mengumpat ni berat dosa dia. Kalau dosa kita dengan Tuhan, senang kita nak tobat. Dosa kita dengan manusia, kita hari-hari baca Quran. Hari-hari pergi masjid. Besok pagi-pagi buta dah kita buang pahala dia. Pasal apa? Pergi mengumpat. Semalam tahajud 40 rakaat. Tiba-tiba lepas sembahyang subuh dia buat kerja ni, habis pahala-pahala. Jadi macam mana nak jaga lidah kita ni supaya kita jaga tak mengumpat. Dan bila kita dengar orang mengumpat, kita layan sekadar nak sampaikan dakwah saja kat dia, ataupun saja kita layan sekejap kerana kita nak cabut. Tak mau tumpang tui dosa. Orang yang dengar tu pun dengar mengumpat tu pun berdosa juga. Dia kata yang mengumpat saja berdosa. Yang dengar mengumpat tu pun berdosa juga. Sama-sama dosa. Tapi yang mengumpat tu lebih lagi ya. Yang dengar tu pula, oh ya ke, baru tahu, tak sangka ya. Sekali lah. Dia pun tumpang pun lagi 2 kaki. 3 kaki.
Jadi macam mana kita nak jaga lidah kita ni supaya kita jangan buat kerja haram lidah. Maka Nabi kata yaqulu khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik ataupun kamu duduk diam. Ya, dengar kamu ngumpat, kita duduk diam, lepas tu kita buat sikit pun kita nak balik. Kita maaf sikit pun. Kita duduk campur dengan dia. Tidak gugur habis pahala kita. Kita dah dosa sendiri punya pun tak tertanggung dah. Dosa solat tak khusyuk pun dah banyak mana dah kita ni. Tiba-tiba pergi tanggung pula dosa orang lagi. Oh, lagi banyak dosa. Jadi kita terus campur lah dengan dia. Jangan campur dengan orang mengumpat. Bahaya. Bahaya. Tak kira siapa hari ni. Laki mengumpat bini, bini mengumpat laki. Bapa mengumpat anak, anak mengumpat bapa. Jiran mengumpat jiran, kawan mengumpat kawan. Tak kira siapa lah mengumpat. Ya. Jadi mengumpat tak kira siapa. Ya, alim ulama pun buat kerja kat benda-benda lagu ni. Sebab apa? Pasal nafsu. Nafsu tu duduk di mana? Dalam jantung kita yang duduk mengepam darah. Yang disebutkan qalbu. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat kepada Allah itu menenangkan hati, menenangkan jiwa. Jadi kita ni tak tenang jiwa, sebab tu kita duduk mengumpat orang. Jiwa kita tak tenang sebenarnya. Jiwa kita sakit sebenarnya. Bila jiwa kita sakit, kita tak nak mengubati, maka penyakit itu makin lama makin parah. Bukan sekat mengumpat ya, berbagai-bagai dosa keluar habis. Al-Quran dia kata apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah Ta'ala menambahi lagi penyakit mereka itu. Pasal apa? Pasal tak mau mengubati. Jadi bila kita tak nak mengubati dia, pasal itulah penyakit itu makin lama makin tambah, makin kuat. Dulu mengumpat seorang ya. Hari ni kalau kira-kira dah beratus orang dah kita mengumpat. Macam mana akan nak pergi minta maaf? Tantang besok kita mati. Bila kita mati, mula-mula dia soal ma rabbuka dulu. Ya. Katalah kita dosa lain tak ada, akidah semua dah cantik dah. Dan ruh pun dibawa ke langit, nak dimasukkan ke tempat rehat. Sampai di langit yang ketiga, ditanya dari hal mengumpat. Dia ada mengumpat orang lah. Cek ada rupanya. Berarti orang tu mengumpat. Lemparkan dia ke penjara barzakh sehingga yaumul mab'un. Lemparkan dia ke penjara barzakh sampai hari kebangkitan. Masuk dalam penjara barzakh bukan duduk saja macam duduk dalam jel tu. Kena seksa sentiasa. Punca lidah ya. Solat dah solat, puasa dah puasa. Zakat dah bayar, haji dah pergi 15 kali. Umrah tiap-tiap tahun. Ya, sedekah pantang jumpa tabung semua dah masuk. Woi, hati suci sungguh. Tiba-tiba berdosa seperti ini. Ngumpat. Penjara barzakh. Penjara barzakh tempat dia rasa dia bersih dah. Rupanya mengumpat tak dia. Pasal apa? Nak taubat hal mengumpat ni bukan senang. Nak kena pergi jumpa orang tu. Tuan-tuan pernah mengumpat saya? Oh, lah ustaz ni ngaju hidup tak semua. Bila lah nak berhenti. Jadi kita tanya, aku ni pernah tak mengumpat orang. Berapa orang dah aku mengumpat? Bila aku nak minta maaf dengan dia? Umur aku ni kalau ikut tarikh lahir, tak lama dah ni. Ya. Cuma dekat IC tu, cuma dia ada tarikh lahir. Tarikh mati tak ada. Kalau dia tulis the date of passway, senang. Betul ya?
Kita tak tahu bila kita nak mati. Entah tengah mengumpat dia mati. Sudah. Allah. Malam sembahyang tahajud. Dengan tasbih apa lagi. Zikir saya menangis-nangis keluar air mata. Pagi dia buat pula dosa lidah. Habis gugur itu je. Siapa yang kita mengumpat tu? Kawan kita, best friend kita, bini kita. Yang bini dia, laki dia. Habis pahala-pahala kita. Imam Ghazali kata, kalau aku ingin mengumpat, lebih-lebih aku mengumpat ibu. Pasal apa? Biar habis pahala aku dapat kat mak aku. Bagi kau orang free buat apa? Baik-baik kat mak. Tapi dia mengumpat ada mak dah. Tak. Dia buat tamsilan. Betapa ruginya dosa mengumpat. Itu kata Imam Ghazali. Ya? Baik. Jadi mengumpat ni cukup susah kita nak berhenti. Macam mana cara dia? Cara dia, kalau hati tu ada penyakit, memang lidah tu pun keluarlah dia punya virus dia. Virus dia apa dia? Al-ghibah. Mengumpat. Suka mengumpat. Jadi cuba kita cek hati kita. Banyak penyakit barangkali. Sebab tu suka nampak jahat orang. Sebab tu suka nampak salah orang. Kenapa kita tak lebih husnuzon bin nas? Kenapa kita banyak su'uzon bin nas? Kenapa kita banyak jahat sangka dengan manusia? Kalau kita nak tahu orang ni duk mengata kita ke tak, kita tengok lidah kita. Rajin duk mengata orang. Kalau kita rajin mengata orang, maknanya lambat-lambat orang mengata kita. Kalau kita rasa takut nak mengata orang, maknanya apa? Allah pelihara kita. Kalau kita nak Allah pelihara kita, ya, jagalah lidah kita. Nabi kata jaga ini, jaga ini, jaga ini. Kepada seorang sahabat. Sahabatnya tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tolong ajar aku satu amalan. Yang mana kalau aku buat amal ni sampai mati, aku boleh bersama denganmu ya Rasulullah. Nabi kata, mudah ya. Kau jaga ini, kau jaga ini, kau jaga ini. Nabi tunjuk, jadi tunjuknya ke arah lidahnya dalam hadis. Mana kau jaga lidah? Kau jaga lidah kau, nanti kau duduk dalam syurga dekat-dekat dengan aku. Jadi siapa nak masuk syurga, ya, bukanlah hanya banyakkan selawat. Banyakkan selawat itu sunat. Dan satu lesen nak masuk syurga. Tapi lebih besar daripada itu, jangan duk buat yang haram. Kalau kau banyak selawat sekalipun, duk mengumpat pula hari-hari, duk membatalkan pahala selawat itu dapat kurang ya. Dapat kau imam. Dia dah pahala banyak jadi imam. Kan? Kita duk mengumpat kat dia lagi. Dia duk kumpul pahala belah sini. Jadi rugi dah kita. Itulah dia. Dahsyatnya mengumpat. Jadi nak jaga lidah supaya jangan mengumpat. Yang pertama, ingat azab Allah. Satu. Yang kedua, ingat pahala kita akan gugur. Yang ketiga, ingat selagi tak minta maaf dengan dia, taubat kita Tuhan tak terima. Yang keempat, lazimkan lidah itu menyebut nama Allah. Sebutlah apa-apa nama Allah. Ya, apa juga nama Allah. Supaya terlupa kepada kejahatan-kejahatan manusia. Yang kita pandang manusia lebih baik daripada kita. Bila kita duk rasa manusia lebih baik, lebih jahat daripada kita, itulah punca dia. Tapi bila kita rasa manusia lebih baik daripada kita, orang lain semua lebih baik daripada aku, ya, kita nak mengumpat apakah dia ada lebih baik daripada kita. Ni masalahnya hati kita ni kotor. Duk rasa orang lebih teruk daripada kita. Walaupun dia tak solat, dia tak tutup aurat, kerja dia minum arak, kita tak buatlah benda tu. Jangan sangka kita lebih baik pada dia. Kita tak tahu, entah-entah satu hari dia bertaubat, besoknya mati, dia tu jadi ahlut taib, maka tempatnya dalam syurga.
yang kita ada berburuk sangka dengan dia, dosa buruk sangka tu pun boleh menggugurkan pahala amal. Berat tak? Kita tak tahu nasib orang. Orang kafir hari ini masuk Islam, besok mati pun masuk syurga tanpa hisab. Betapa besarnya rahmat Allah. Tiba-tiba kita duk rasa kita baik dah. Kita duk menggugurkan pahala kita hari-hari, kita tak sedar. Ya. Baik. Dengar bab mengumpat ni macam senang je. Tapi susah nak dia. Bila dah biasa mengumpat. Jangan duk mengumpat korang. Terasa nak mengumpat, ingat dia lebih baik pada aku. Itu nombor 5. Kemudian barulah cari zikir-zikir yang lain. Sebut nama Allah ke, selawat ke, kata Nabi. Jadi, mudah-mudahan terhindar daripada melakukan dosa lidah. Ingat azab dulu. Kalau kita banyak berzikir yang sunat-sunat tadi seperti subhanallah ke, tapi hati kita lalai, barangkali ya, kejahatan lidah tu masih ada juga lagi. Maka Imam Ghazali suruh, petua Imam Ghazali, ingat azab Allah, jangan lupa. Ingat azab Allah supaya jangan terbuat segala dosa. Itulah zikir yang baik sebenarnya. Itu pun zikir juga. Ingat azab Allah supaya kita jangan terbuat dosa. Itu namanya ingat Allah. Itulah zikrullah. Kalau kita berzikir tapi tak ingat Allah, mulut zikir, hati tak ingat Allah, dapat tak pahala? Dapat, tapi tak banyak. Yang dapat banyak tu, walaupun lidah tak berzikir, namun hati duk ingat azab Allah supaya jangan terbuat dosa, itulah sebenarnya zikir. Kita zikir lidah nak menolong hati ingat Allah. Kerana zikir tu ada 4 jenis. Zikir lisan, zikir hati, zikir roh, zikir sir. Ya, nak menolong hati bagi dapat zikrul qalbi, zikir hati. Lidah tu tolong dia selawat ke, sebut nama Allah. Tapi hati jangan biar kosong. Itu dia suruh tafakkaru fi khalqillah itu. Antara khalqillah tu azab Allah di kubur. Azab Allah dalam neraka. Jadi orang yang selalu ingat azab Allah, nak buat apa teringat azab Allah. Nak buat taat sekalipun dia ingat azab Allah, mudah-mudahan dia tak buat dosa. Kita ingat azab Allah, itu satu zikir. Dan zikir tu amat besar pahalanya. Tak payah bukan kena sebut apa-apa, ingat saja. Itu disebutkan ala bi zikrillah. Ketahuilah dengan ingat Allah, tatmainnul qulub, menenangkan hati. Naik motor tak ada selawat, tak ada apa pun. Cuma terbayangkan punya kalau mati, dosa banyak, ya Allah, tolong aku. Kita teringat gitu, ada pahala lah. Lebih besar pahala daripada kita sebut subhanallah tapi tak ingat Allah. Mudah tak? Mudah. Itu namanya tafakkaru. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khaliq. Itu kata Imam Ghazali dan kata ulama-ulama tasawuf. Ya. Ni kita duk pulun zikir banyak-banyak, hati tak jaga. Ya. Duk pulun zikir banyak-banyak, lidah, hati tak jaga. Tu yang jadi lagu tu. Pasal dia perasan dia mulia pada orang. Pasal hati tak jaga. Yang Allah tidik tu hati. Innallaha yanzuru ila qulubikum walakinnallaha yanzuru ila suwarikum. Semuanya Allah Ta'ala pandang pada hati kamu, bukan pada rupa paras kamu. Kamu pakai korban ke, kamu pakai jubah ke, kamu bawa tasbih ke, kamu berzikir malam-malam, kamu tahajud dan sebagainya. Itu amalan zahir tu Syiah pun buat, Wahabi pun buat, orang sesat pun buat. Tapi hati dia kok mana? Allah tengok hati. Betul tak akidah? Betul tak tumpuan hati tu kepada Allah? Ya. Baik.
Dan seperti menyalahi janji, yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Munafik ni ada dua. Satu, munafik perangai. Satu, munafik akidah. Munafik perangai ni dia tak sampai kafir. Dia jadi dosa besar. Munafik akidah ni, yang tu yang jadi kafir, yang kekal dalam neraka jahim selama-lamanya, tak keluar-keluar. Macam Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni dia masuk Islam pasal dia nakkan bantuan daripada kerajaan Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Quran Allah Taala cerita mereka ini bila kembali bila duduk dengan orang Islam, dia kata apa? Kami beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi bila dia kembali kepada geng-geng dia, puak-puak kafir dia kata apa? Ya, sesungguhnya kami bersama dengan kamu. Dan kami duduk dengan Muhammad itu kerana mempersendakan mereka. Dia tak sangka sebenarnya Allah mempersendakan dia. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum ila akhirih. Surah Baqarah kan? Semua orang tahu, tak mahu cerita. Jadi maknanya apa? Itulah kerja orang munafik i'tiqadi. Dah bunyilah. Nak bayang Bung masuk azan ke apa? Ada 10 minit ni? Oh, boleh lagi. Baik. Jadi munafik ni, asalnya makna munafik ni lubang. Nifaqun. Ya, nifaqun. Artinya lubang. Maknanya, orang menyorok dalam lubang. Orang jahat, menyorok dalam lubang. Munafik, maknanya orang yang menyorok dalam lubang. Tu asal makna dia. Asal makna munafik ni dalam agama, dalam agama pula munafik ni ialah nifaq, makna menyembunyikan iman, menyembunyikan kufur, menzahirkan iman. Munafik itu orang yang menzahirkan iman tetapi menyembunyikan kufur. Itu makna munafik i'tiqadi, munafik akidah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki thalathun. Idza haddatha kadhiba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini tingkatan 3 pada hadis ni. Ingat semua orang. Saya baca. Artinya tanda munafik itu 3. 3 bukan 3 ni saja. Ni antara tanda. Ya, munafik ni ada lebih 70. Sifat-sifat munafik ni ada lebih 70. Dulu saya dah tertulis salah. Sifat-sifat munafik yang 70 yang disebutkan dalam hadis dan dalam Al-Quran. Ya. InsyaAllah bila-bila aku ingat saya buat main masjid. 3 ni bukan 3 ni saja. Ni di antaranya. Sifat munafik ni ada lebih 70 yang disebutkan dalam hadis dan di dalam Al-Quran. Apa dia yang 3 perkara? Apabila bercerita ia nescaya berdusta. Cakap dia bohong. Dan apabila menjanjikan ia akan kebaikan, nescaya menyalahi ia akan janjinya. Janjinya tak boleh percaya. Macam tadi hutang RM10, esok bayar. Dan 4 tahun punya besok tak bayar-bayar orang. Dan apabila dipercayai akan dia, nescaya khianat. Tak boleh bagi apa-apa. Amanah tak boleh bagi ke dia. Dia tak akan amanah dengan apa yang diamanahkan. Artinya tiada menunaikan ia akan barang yang dipercayai ia padanya itu.
Jangan kata 1 juta, kupang tak habis. Dah cilok pergi dia. Ada anak kita, kadang-kadang kita tidaklah tak amanah mengenai wang ringgit. Tapi kadang-kadang dengan kedudukan kita. Antara kedudukan kita apa dia? Menjadi seorang bapa kepada anak dan isteri. Bila kita tidak amanah dengan kedudukan kita sebagai ketua keluarga, maka kita tu dicop munafik. Cuba kita cek, ada tak kita tak amanah dengan janji kita kepada Allah untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga. Kita semua telah berjanji pada Allah. Alastu bi rabbikum? Adakah aku yang Tuhan kamu? Qalu, berkata sekalian, bala syahidna. Bahkan kami mengaku. Jadi itulah janji kita kepada Allah. Bila kita hidup di dunia, kita akan memikul tanggungjawab untuk memikul hukum-hukum Allah. Antaranya menjadi ketua keluarga. Dalam Quran dia kata apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi adakah kita sudah menunaikan tanggungjawab itu? Apa tanggungjawab? Yang pertamanya, kita berikan mereka keimanan dan keislaman dan ketakwaan. Sudah atau belum? Kalau kita menyeleweng daripada apa diperintah oleh Allah, bermakna kita dah tipu Tuhan. Itu tanda-tanda munafik tu. Tanda ada. Cuma taklah jadi kapi. Cumanya perangai. Kapi ke tak? Dah, berdosa. Kita cek yang tu dulu. Yang lain tak sudut kira lagi. Pasal tu perintah Allah dalam Quran. Perintah Allah dalam Quran. Nanti kita akan ditanya. Tugas kamu kepada isteri, tugas kamu kepada anak-anak. Dalam Quran dia kata apa? Auladukum fitnatukum. Anak-anak kamu itu adalah fitnah bagi kamu. Mana ujian bagi kamu. Ya, ujian bagi kamu. Ujian ni maksudnya apa? Amanah Allah yang Allah beri kepada kita untuk kita jaga mereka. Jaga apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Itulah amanah dia. Jadi adakah kita sudah berikan kepada mereka? Jadi kita balik cek tengok. Orang lelaki balik timbang dengan orang perempuan dia. Agak-agak kalau kita ni mati lah. Antara anak kita ni, siapalah yang agak-agak yang akan doa kita hari-hari. Yang doa ni Allah Ta'ala akan makbul. Sekat doa sembahyang pun tak jadi. Sekat doa aurat buka tak jadi. Itu dia alamat doa tertolak. Kiriman tak sampai. Pasal dia tidak ada akaun. Akaun dia tak boleh nak online. Nak transfer tak boleh. Pasal apa? Bank dia di blok. Jadi kita tengok, kita bincang tengok. Agak-agak kalau kita mati esok lusa siapa kan. Silap-silap bukan dia orang nak hantar kita pahala. Dia orang hantar kita api tiap-tiap waktu. Pasal apa? Tak solat. Bila kita mati tuan-tuan, satu waktu anak kita tak solat, satu gunung api datang membakar. Setelah 2 waktu, 2 gunung api. Kalau memang tak solat, anak kita ada 10 orang, 10 tak sembahyang, satu hari 50 gunung api tuan-tuan membakar kita di alam barzakh. Mana janji kita? Kita telah menyalahi janji dengan Allah. Itulah punca jadi lagu itu.
Jadi nampak bab ni macam mudah. Bukan? Tapi nak buatnya susah punya. Munafik ni. Kita dah kata kurang ya, aku tak bohong ya. Tak ingat kita dah bohong Allah. Jangan duk kira orang, kira kita dengan Allah Taala. Selesaikan kita dengan Allah Taala. Mudah-mudahan nampak kita dengan orang. Kita jaga hubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan terjaga hubungan kita dengan manusia. Jaga hablum minallah. Mudah-mudahan Allah jaga kita hablum minannas. Insya-Allah. Baik, kita berhenti cakap tu. Kemudian katanya, dan seperti berbantah-bantah ila akhirih wallahu a'lam wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا.